Aku kerja dekat stesen minyak Shell. Dekat sini macam-macam kereta, macam-macam perangai manusia kita boleh jumpa. Kerja stesen minyak ni, bagi yang tak pernah rasai duduk dekat tempat yang aku kerja ni dan orang-orang lain yang kerja tempat aku kerja ni, orang lain akan kata, senang je kerja ni. Kerja stesen minyak ni tekan-tekan je. Aku mula-mula dulu rasa macam tu juga sebab aku tengok orang kerja tekan-tekan je. Lepas aku duduk, aku kerja sendiri dekat tempat macam ni, Allahu Akbar. Oh, tak betapa susahnya. Bila aku dah mula rasai betapa susahnya dengan panas lagi, dengan macam-macam ragam manusia, macam-macam perangai manusia yang ada. Yalah, kita kerja dekat tempat awam, banyaklah orang yang pelik-pelik. Isi minyak tak bayar. Serius, aku dengan perangai aku yang panas barang pula time tu, aku kerja nak marah je. Aku kerja situ dalam 5 hingga 6 bulan juga. Sampai satu hari tu, aku terdetik dekat hati aku. Sebelum ni, tak pernah terdetik dekat hati aku nak rasa macam mana bila marah tu nak cepat sedar. Sebab selalu marah ni kita tak sedar. Kita rasa macam ada sesuatu yang mengkaburi mata kita. Aku terdetik. Bila nak marah je, aku akan cakap dengan hati aku. Aku akan cakap, Aiman, sabar man. Sabar, hang kena sedap man. Aku pun jadi macam turun sikit lah marah aku tu. Memang main dengan emosi sangat bila kerja tempat awam ni. Berapa kali juga aku bergaduh. Cina, India, Melayu, semua aku bergaduh. Aku marah ikut baran aku je. Sebab masa tu aku tak dapat lagi punca jalan penyelesaian untuk aku train dan belajar, untuk aku turunkan marah aku dan panas baran aku ni. Solat, aku solat. Baca Al-Quran, aku baca Al-Quran. Sebab aku ni daripada sekolah agama dan belajar pun di Universiti Islam. Bukan nak riak, aku nak cerita dan aku nak sampaikan. Lepas tu, pertengahan bulan 6. Masa inilah aku banyak belajar dan aku sedar untuk aku train diri aku ni untuk banyak bersabar. Terus aku latih diri aku ni daripada aku melepaskan maruh aku, daripada aku melepaskan baran aku. Walaupun kadang-kadang tu terbabas juga, aku usaha. Dalam hati aku time tu, Allah letakkan aku di tempat yang sangat-sangat terbaik untuk menguji kesabaran aku. Dan aku terus belajar dan aku jumpa jawapannya. Sampailah satu hari tu, ada seorang India, dia baik sangat. Dia datang dekat aku, masa tu aku bekerja. Dia kata dekat aku, saya suka agama Islam ni. Orang Islam ni banyak yang hebat dalam kesabarannya. Peramah, baik. India tu kata dekat aku macam tu. India ni kata dekat aku macam ni, aku tahan air mata aku nak mengalir. Aku rasa nak menangis macam tu. Memang sedih sangat. Rasa tersentuh dekat hati aku. Masa inilah lagi-lagi terbuka hati aku untuk aku terus kuat dan bersemangat untuk aku lawan marah aku, panas baran aku. Lepas tu, India tu kata dekat aku, saya suka orang macam kamu ni. Sebab aku cerita, aku ni sekolah agama semua, aku cerita dekat dia sebab dia tanya kan. Sejak dari tu, aku teruskan kuat lagi hati aku ni untuk aku terus berubah, untuk aku lawan marah aku, untuk aku lawan panas baran aku ni. Bila aku rasa nak marah je, aku akan senyum. Sebab bila kita marah ni, wajah kita akan berubah. Wajah kita akan berubah jadi berkerut. Wajah kita akan berubah, dahi kita akan berkerut dan sebagainya. Jadi, senyumlah. Dia akan rasa something dekat hati kita ni. Dia rasa macam ada sesuatu yang tengah berlawan. Lepas pada tu aku mula cek balik amalan aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah satu hari aku dijemput untuk menjadi VC dekat salah satu mahat tahfiz ni. Nama tahfiz tu Kompleks Islam Darul Faiz. Aku rasa tenang sangat bila aku join program-program yang macam ni. Dengar ceramah sekali dengan semua pelajar walaupun aku VC. Dekat sinilah lagi-lagi aku dapat belajar. Orang yang sifatnya panas baran dan selalu nak marah, mudah untuk diubati dengan cara yang betul, iaitu nasihat. Nasihat bukannya dengan cara yang kasar, tetapi dengan cara yang lembut, yang akan sampai di dalam hatinya. Walaupun dah habis program untuk aku jadi VC dengan kawan-kawan aku dekat Mahat Tahfiz ni, aku akan ajak kawan-kawan aku yang pernah jadi VC dengan aku ni untuk pi lagi dekat Mahat Tahfiz ni. Sebab aku rasa ketenangan yang sangat-sangat best lah dekat hati aku. Sebab aku rasa macam nak berubah. Betul, dapat pula pergi tempat yang tenang. Memang rasa macam nak pergi lagi. Inilah
cerita yang boleh untuk aku sampaikan dekat korang semua. Cerita benar, kisah benar. Yang baik ambillah, yang buruk jangan ambil. Kalau nak ambil juga, ambil untuk jadikan iktibar dalam diri sendiri, supaya korang semua tak jadi macam cerita aku ni. Kepada kaki-kaki buli di luar sana, berhentilah daripada buat perkara-perkara yang tak baik ni. Korang sebenarnya salah tunjuk kekuatan dan keberanian korang sebenarnya. Berhentilah. Kesian sangat dekat orang yang dibuli ni. Korang sebenarnya dah dera IQ dan mental mereka sebenarnya. Yang dibuli, janganlah diamkan diri macam aku. Ceritalah dekat orang-orang yang boleh dipercayai. Pada mereka yang dewasa, mereka lebih tahu apa yang hendak dilakukan. Setiap apa yang terjadi ada hikmahnya. Terpulang dekat korang semua, nak percaya atau tidak dengan kisah aku ni, kisah ini sangat-sangat menghantui aku, sangat-sangat memberi kesan kepada aku. Bagaimana aku kena pukul, bagaimana aku kena pulau. Setiap kali aku nak tidur, mesti aku akan teringat. Walaupun kesalahan-kesalahan mereka ni aku dah maafkan, tetap aku akan teringat. Kepada korang yang suka dengan cerita aku dan yang pernah alami macam aku ni, komen dekat bawah, share cerita korang dekat aku. Nanti aku akan baca. Last daripada aku, jangan lupa subscribe, share, like dan komen, okay? Assalamualaikum.